أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walillahil izzah wa lirasulihi amma ba'd. Baik, kita menyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata yang memberikan kita ruang, memberikan kita peluang lagi, tuan-tuan. Alhamdulillah untuk kita ditambah satu hari lagi. Alhamdulillah untuk kita jalankan segala amanah dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pastinya, tuan-tuan, nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan tambahan satu hari lagi ini adalah untuk kita sempurnakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, pastinya satu, dan begitu juga sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, maka sebaik-baiknya atas diri kita dan sewajibnya untuk kita sentiasa bersyukur, kita berterima kasih dan kita hargailah apa yang Allah berikan kepada kita dengan kita laksanakan segala yang diperintah dan kita tinggalkanlah segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lisan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sebab hakikatnya hidup kita ni tidak ada yang lain selain daripada untuk kita jalankan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga untuk kita menuju kepada satu kehidupan yang kekal abadi yang namanya akhirat, yang mungkin juga sebahagian daripada kita, tuan-tuan, dalam banyak keadaannya dalam hari ini ada istilah yang kita gunakan untuk balik ke kampung halaman kita semula lah, yakni merujuk kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada mengatakan bahawa bagi mereka yang sentiasa mengata untuk minta dengan Allah Subhanahu wa taala akan syurga Allah Subhanahu wa taala, dia minta syurga dengan Allah Subhanahu wa taala sampai pada satu tahap dalam hadis tu disebutkan salat marrat. Dia minta syurga pada Allah Subhanahu wa taala tadi tu 3 kali dia minta. Salat marrat, 3 kali. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ataupun yang biasa kita sebutkan mungkin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Boleh, tak ada masalah apa-apa. Itu semua kata antara versi-versi yang dalam kita mohon syurga pada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Kemudian qalatil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga bercakap, tuan-tuan. Syurga bercakap, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkanlah dia dalam syurga Allah. Tuan-tuan, kita minta syurga 3 kali. Dalam hadis tadilah disebutkan bahawa kita sebut syurga, kita minta syurga 3 kali. Daripada ketika tu syurga pun akan bercakap qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkan dia ke dalam syurga. Kemudian dalam hadis itu disambung lagi, wa man istajara minan nar thalatha marrat, dan barang siapa yang minta dijauhkan daripada neraka Allah 3 kali. Macam kita biasa, kita lepas daripada kata salat, kita biasa sebutkan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu yang paling kurang lah, paling tidak yang kita sebutkan. Qalatin nar, neraka pun cakap. 3 kali kita minta jauh daripada neraka pun sebut, tuan-tuan. Qalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, darikan dia, jauhkan dia daripada neraka. Tengok, tuan-tuan. Dan memang inilah pun sebenarnya yang kita sungguh-sungguh kita buat dalam hidup ini, tuan-tuan. Pada hakikatnya
tidak lain tidak bukan hanyalah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahannya akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya pulangannya nanti, syurga Allah Subhanahu wa taala, dan jauh sangat-sangat tuan-tuan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya yang kita buat selama ni, inilah sebenarnya yang kita cari-cari daripada kehidupan kita dalam dunia ni, sebenarnya apa yang kita usahakan. Jadi mudah-mudahan dengan yang kata kita bangun awal dengan gerakan gesaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang Allah berikan bukan kerana kita, tidak, kerana Allah yang menggerakkan kita, dan kita berusaha untuk bermujahadah untuk kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Kita dah bangun, kita dah sujud pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Mudah-mudahan kesemuanya ini menjadi bukti dan tanda yang boleh kita jadikan sebagai hujjah pada Allah Subhanahu wa taala. Aku kasihkan kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ikut apa yang dia suka, aku buat apa yang dia suka. Mudah-mudahan kesemuanya ini boleh menjadi bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan. So senang ceritanya untuk pagi ni sebagai kata halwa telinga sajalah. Kita katakan dengan kata terutamanya kita baru saja masuk dalam bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi cakap mudahnya mungkin kita boleh kata imbas-imbas sedikit dan sebagainya berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, tuan-tuan. Pastinya tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan maklum, kita kalau nak bercakap berkaitan dengan Nabi SAW ni, dia punya angle, perspektif banyak, tuan-tuan. Dan saya yakin dan percaya kata dengan ceramah-ceramah Maulidur Rasul dan sebagainya, kita dapat juga kata banyak perkara untuk kita kata ingat-ingatkan semula dan sebagainya. Saya yakin dan percaya itu yang kita dapat lakukan. Baik, cuma mungkin kata untuk pagi ni saya nak cuba bawa beberapa satu dua dimensi lah untuk kita perhatikan semula dalam banyak keadaannya, sama ada mudah-mudahannya nanti lebih mengukuhkan lagi bagaimana orang kata kita menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan juga diri kita sebagai seorang Islam, mudah-mudahan, tuan-tuan. Baik. Okey. Secara umumnya tuan-tuan, kita sebutkan bahawa berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang semua orang memang cukup faham, cukup perasan, bila Allah Subhanahu wa taala katakan bahawa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Itu pastinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dia karakter yang ada secara langsung, karakter unggul yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi dalam erti kata lain sekarang ni bersifat rahmat. Saya yakin dan percaya semua orang tahu apa yang dimaksudkan dengan rahmat. Sifat pada rahmat itu paling pentinglah, dan memang sememangnya dibahaskan sangat-sangat oleh para ulama apakah yang dimaksudkan dengan sifat rahmat itu sendiri. Dan dalam banyak keadaannya kita katakan penuh dengan kasih sayang, penuh yang kita sifatkan dengan kebaikan dan sebagainya. Malah kebaikan-kebaikan ni pula kalau kita cerakinkan dia, kita pecahkan dia, jadi kita akan nampak bahawa rahmat itu pada hakikatnya dalam banyak keadaannya dia menepati kepada fitrah manusia. Dia menepati kepada fitrah manusia. Yang ini yang kita selalu duduk kata, bahawa Islam itu dia menepati kepada fitrah. Islam menepati kepada fitrah, Islam menepati kepada fitrah. Jadi tuan-tuan, secara umum dan secara pastinya, secara dasar yang kita kena ambil bahawa bila kata secara fitrah, maka dia sebenarnya amat sesuai sangat-sangat dengan kehidupan manusia, dan itulah sebenarnya yang manusia cari-cari. Amat-amat dicari-cari oleh manusia. Sebab bagi manusia ni cuma ceritanya dua saja. Cerita manusia ni cuma dua saja ceritanya. Apa dia? Dia cuma nak dapatkan maslahah, kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Supaya dia rasa senang, supaya dia rasa tenang dan sebagainya. Satu perkara, satu bab. Kemudian satu bab lagi, apa dia? Untuk dia elak daripada namanya mafsadah ataupun mafasid, benda-benda yang buruk. Dia nak dapat benda yang mudah, dia nak dapat benda yang seronok, dia nak senang dan sebagainya. Ini adalah satu, kita katakan pada satu perkara. Dan kemudian satu perkara lagi, manusia ini sifatnya apa? Dia nak jauh daripada perkara-perkara yang buruk, dia nak jauh daripada perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati dia. Inilah dia namanya manusia. Ini je cerita dia.
Apa pun yang kita buat, yang kerjakan, yang apa yang kita kerjakan selama ni tuan-tuan, itulah ceritanya. Kita nak sihat, kita tak mau sakit. Itu je cerita dia. Kan? Kita nak tenang, kita tak nak stres. Itu je cerita dia. Kan? Kita kenapa kita kerja ya sangat kaya dan sebagainya harta? Sebab apa? Kita nak ada kemudahan. Kita tak nak ada kepayahan. Kita tak nak ada benda susah. Itu je cerita manusia. Dia dua cerita aja. Cuma jalan cerita je beza. Jalan cerita tu, jalan untuk senang, jalan untuk elak susah. Itu saja yang mungkin ada perbezaan di antara seorang dengan seorang yang lain. Tapi hakikatnya di hujung cerita, ni dah ada cerita dua ni. Dan itulah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas karakter unggul dia sebagai muallim, sebagai muaddib, sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atas nama agama Islam. Innad-din 'indallahil Islam. Itulah dia. Sesungguhnya pada sisi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diterima, yang dia kata sememangnya kata untuk manusia ni, inilah satu yang namanya Islam. Malah kita tetapkan terus tuan-tuan berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kita terus tetapkan tuan-tuan. Apa dia? Barang siapa yang cari selain daripada agama Islam sebagai dinan, sebagai agama, sistem dalam hidup dia, falan yuqbala min, maka Allah selama-lamanya takkan terima. Allah takkan terima selain daripada agama Islam yang Allah turunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi duk kembangkan bawa sampai pada kita ni tuan-tuan. Lain daripada itu Allah takkan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka dekat akhirat nanti dia termasuk daripada kalangan orang-orang yang rugi. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca, walaupun kita bawa kata kita beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin, dalam surah Al-Kafirun tadi itu ayat akhir tu, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Namun begitu juga kita kena pegang secara prinsip dan dasar bahawa bagi yang diterima semata-mata hanya adalah agama Islam. Itu saja. Dalam arti kata lain, yang bab yang kata engkau nak agama lain ke apa dan sebagainya, seolah-olah kalau kita tengok daripada ayat tu, seolah-olahnya pandai engkau lah, nak Islam boleh, tak nak pun boleh. Tapi pada hakikatnya penetapan telah berlaku secara prinsip. Apa dia? Yang diterima hanya satu saja, yakni agama Islam. Lain tak ada. Yang itu kita kena pegang baik-baik tuan-tuan. Kita kena pegang sangat-sangat, sebab di situ akan ada ketetapan daripada sudut kita. Apa dia? Untuk kita bawa, untuk kita dakwah orang lain juga supaya masuk semula dalam agama fitrah. Yang ini dia merujuk balik pada sifat manusia itu sendiri tuan-tuan. Okey, baik. So tuan-tuan, jadi dalam arti kata lain sekarang ni ialah seperti mana yang kita maklum tuan-tuan, kita beragama Islam, alhamdulillah, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Dia merupakan satu sistem. Din ni tuan-tuan, saya nak bawa dimensi daripada pangkal tu dulu, daripada pangkal terlebih dahulu lah. Sebab dia ada orang kata berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Cuma kadang-kadang dalam masyarakat, kalau kita tengok pelan-pelan, ya benar, dia mengaku dirinya sebagai seorang Islam, tetapi dalam banyak keadaannya, wallahu alam, ada kemungkinannya bila daripada akar umbi itu sendiri, kemungkinannya mungkin terlepas pandang. Wallahu alam, mungkin. Apa yang kita masukkan kat situ tuan-tuan? Maksudnya dia begini. Kadang-kadang kita mungkin ada sedikit overlook agaknya, terlepas pandang berkaitan dengan apakah itu agama kot. Agama ni apa sebenarnya? Tu secara tak langsung lah. Apakah yang dimaksudkan dengan agama? Agama tu apa tuan-tuan? Agama tu tak nampak yang tidur ni. Cara hidup. Boleh kita terima cara hidup. Sama dengan millah. Dinun, dalianun, dinun, ad-din, selalu kita sebut begitu. Dinun, itu maksudnya cara hidup. Boleh. Sama juga macam kita sebutkan millatun. Millatun, millah tu juga sama juga merujuk kepada cara hidup. Baik. Cumanya tuan-tuan, bila kata din ni dalam banyak keadaannya ialah dia datang daripada dana yadinu din. Itu kata dasar dia tuan-tuan. Sebab setiap perkataan yang orang kata yang kita dapat dalam hidup ni sebenarnya dia mesti bergerak daripada kata dasar tu dulu.
Tak kisahlah bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke dan sebagainya, dia mesti ada kata dasar dan ada sifat yang mendirikan kepada perkataan tu. Dia mesti ada kata mengata ada sifat kepada perkataan itu sendiri. Kita kata lelaki, kan? Perkataannya lelaki. Tetapi yang nak mendirikan perkataan lelaki itu tuan-tuan, dia mesti ada dia punya sifat-sifat yang mendirikan kepada makna lelaki itu. Tu bahasa mudah dia. Tenaganya, daripada sudut fizikal dia, beraninya, dia tak takut isteri. Contoh, boleh masuk? Boleh masuk tak masuk? Boleh kan? Memang sepatutnya gitulah kan? Betul? Nak boleh lelaki. Kalau tak ada lah kan? Tapi secara tak langsung itulah sebenarnya. Lelaki mesti berani. Itu cakap mudah dia. Ada sifat-sifat yang mendirikan kepada perkataan tu. Kalau kita cakap bapa pun dia mesti ada sifat dia. Kan? Dah kahwin, tu bahasa mudah dia. Kalau tak kahwin, nak jadi bapa macam mana? Pada agama kita secara legal lah. Kan? Dia mesti ada kepimpinan dia. Dia mesti ada daya untuk melindung, daya untuk membimbing anak-anak dan sebagainya. Dia ada sifat kepada perkataan tu. Perkataan tu dia tak datang dalam kata datang perkataan baru datang sifat. Tak. Perkataan tu sebenarnya didirikan oleh sifat. Itu bahasa mudahnya. Itu pada hakikat. Kalau kita pergi apply pada dalam konteks akidah, lagilah kita akan nampak bahawa sifat-sifat itulah sebenarnya yang mendirikan kepada perkataan itu secara langsung. Sebab tu kadang-kadang kita sendiri pun kalau kita tengok pada budak-budak dan sebagainya, walaupun dia budak tuan-tuan, tapi kadang bila bila dia bercakap tadi tu bergetih, macam orang tua kadang. Kita pun nampak dia budak, tapi kita akan cakap kau ni macam orang tua. Mulut. Kenapa kita cakap dia macam orang tua? Sebab sifat yang ada pada dia, barulah kita datangkan dengan perkataan tu. Sifat tu yang mendirikan. Jadi sifat ni tuan-tuan cukup penting. Walaupun ada kemungkinannya kita tak letak title, tetapi sifat itu dia bawa dengan sifat yang sepatutnya, maka walaupun tak ada title, kita akan kata inilah sepatutnya yang kita bawa. Itu bahasa mudah dia. Baik, mungkin masih lagi bersifat teori. Tak apa, tuan-tuan saya nak tuan-tuan fikir. Baik, tapi tak terlalu berat. Maksudnya apa sekarang ni tuan-tuan? Bila kata Islam, kita selalu cakap dia bersifat salim, dia bersifat sejahtera, dia bersifat selamat dan sebagainya. Itu yang kita pegang selama ni bila kita sebut Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan pada Nabi, para anbiya, para rasul sebelumnya tadi itu dengan sifat-sifat sampailah pada Nabi sempurna. Tu yang Allah letakkan dalam Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kan Allah redha dengan agama Islam itu sebagai agama kita. Baik tuan-tuan. Sifat kepada Islam apa dia? Dia sejahtera, salim. Namun begitu juga kalau kita tengok daripada pecahan perkataan tu, saya tak nak terlalu teknikal, kita akan nampak dia berdiri daripada kalimah aslama yuslimu Islam. Aslama. Aslam ni maksudnya apa tuan-tuan? Dia yang bersifat menyerah diri. Ada dua sifat besar dalam perkataan ni tuan-tuan. Ada dua sifat besar dalam perkara ni. Apa dia? Aslama tu maksudnya apa? Sifat untuk menyerah diri, satu. Dan yang keduanya ialah dengan menyerah diri tadi tu kepada sistem, kepada cara yang telah ditetapkan, dia akan mensejahterakan kepada orang lain. Sebab sifat salim tadi tu, sifat sejahtera tadi tu, sebab sifat mengharmonikan, memberikan kemudahan, menyenangkan, maka disitulah datang yang namanya sistem kepada Islam itu sendiri, sistem yang mensejahterakan. Tengok tuan-tuan, bila Islam datang, bila Nabi bawa namanya sistem ekonomi Islam, tolak riba, memberikan kesejahteraan kepada manusia berdasarkan kepada sistem itu sendiri. Satu, sistem itu sendiri. Dan pada siapa yang sememangnya tunduk pada sistem tu, sejahtera. Dia takkan ada masalah. Kan? Sistem yang namanya orang kata sistem pemakanan dalam Islam, halalan tayyibah. Kalau kita nampak dekat situ, diperintahkan untuk sembelih, jaga benda bersih, dari segi proses jaga baik-baik dan sebagainya. Siapa tunduk kepada sistem tu, dia selamat, dia sihat.
Okay? Dan begitu juga orang yang sungguh-sungguh berpegang kepada sistem tadi itu, dia akan memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Ini yang kita kena faham sangat-sangat daripada pangkal lagi. Maksud kita sekarang ni tuan-tuan, kita majoriti daripada kita, alhamdulillah, sudah beragama Islam. Kita pegang kepada ad-din al-Islam, cara hidup, sistem hidup. Tetapi, ni dia, ya. Dalam banyak keadaannya ada sebahagian manusia tuan-tuan, walaupun dia telah beragama Islam, tetapi sifat dia tunduk 100% tadi itu sebagai Muslim ada out sikit. Sebahagian. Sistem dah cantik. Sistem dah bagus dah. Tetapi dia tak terjun habis. Dia tak menyelam habis sungguh-sungguh dalam sistem. Sebab tu kadang-kadang kita boleh nampak dalam konteks, contoh dalam bab ibadat dengan Allah, kadang-kadang kita nampak bagus, tapi ada satu lagi tali yang kadang-kadang yang dia terlepas pandang, yakni hablum minan nas. Ada kemungkinan dia ada kurang sedikit. Kadang-kadang ada sebahagian dia betul-betul fokus kepada hubungan sesama manusia, tapi macam tu juga bab salat, bab zakat mungkin ada kurang sedikit. Ada? Bukan tak ada. Sebab dia terlepas pandang pada dalam hidup dia sebagai seorang Islam ada dua tali, hablum minallah, hablum minan nas. Tuan-tuan, kalau kita boleh terjun masuk betul-betul kepada maksud sistem tu, maksudnya apa? Sistem yang sejahtera, maksudnya daripada sudut sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas lidah kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, dan berdiri sebagai seorang muslim. Apa maksud muslim? The people of Islam. Orang yang betul-betul embrace, dia betul-betul ambil, dia pegang sistem tu, confirm dia akan memberikan kesejahteraan kepada orang lain. So, poin sekarang ni ialah, benar, dipandang pada satu sudut, kalau kita kecilkan skop, kalau nak cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan nampak perkara tu berdiri di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cara makannya betul dengan sistem yang ada, 1/3 makan minum, kemudian 1/3 lagi namanya udara. Sistem tu dah cantik dah. Dan Nabi Muslim, Nabi berpegang, serah diri pada sistem, Nabi sihat. Cek kat kita, sistem tu kita pakai tak? Ni ringan-ringan lah, kita tak payah ambil berat dulu. Kita ada tak dalam sistem kita makan 1/3, minum 1/3, kemudian 1/3 lagi udara? Ada tak kita sebagai Muslim serah diri pada sistem tu? Poinnya apa? Kalau kita tak serah diri Muslim pada sistem, tak mungkin kita boleh sihat sungguh-sungguh. Sebab sifat Islam apa dia? Serah diri kepada sistem. Now, sebab tu Islam tuan-tuan, dia macam tadi pada awal, bila saya katakan apa, dia merujuk kepada fitrah manusia. Tuan-tuan, bila kata fitrah manusia, dia termasuk sekali dengan namanya apa? Bukan Islam. Sebab dia manusia. Fitrah manusia sama. Fitrah manusia baik yang namanya Islam dengan bukan Islam, dia sama aja tuan-tuan. Tak ada beza. Cuma bezanya sekarang ni ialah pada ketundukan pada Tuhan yang sebenar-benar, itu je beza dia. Tapi fitrahnya sama. Sebab tu kalau kita bercakap berkaitan dengan Islam, dia masih lagi sesuai dan asih lagi seperti mana kita juga dengan bukan Islam, dipandang pada satu sudut fitrah manusia. Dia ikut sistem tuan-tuan. Kalau dia ikut sistem, dia memang akan sihat. Dia akan sihat sungguh-sungguh. Dia ikut kepada sistem ekonomi Islam yang tak ada fluctuation langsung dalam konteks ekonomi, tak ada turun naik ke dan sebagainya tuan-tuan. Pada dasarnya dia pun akan selamat, dia sendiri pun akan tenang. Sebab sifat kepada Islam tu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apa? Hujung ceritanya ialah by devoting ourselves to the system, hujung cerita, at the end of the day kita akan selamat. Tunduk pada sistem. Bila kita tengok pada sistem tu, tunduk betul-betul, hujung kita selamat. Yang jadi tak selamat ni ialah pasal apa? Pasal kita tak tunduk pada sistem. Sedangkan sistem tu dah ajar kat kita dah, tunduk pada sistem, di hujung cerita kamu selamat. Itu je cerita dia. Tapi adakah kita ikut pada sistem tu? Satu, adakah kita benar-benar serah diri pada sistem tu? Kita kena buat satu soalan yang besar.
Kita tunduk sangat-sangat ataupun tak. Tak kisahlah dalam aspek apa sekalipun. Itu bahasa mudah dia. Begitu juga secara tak langsung, sebagai seorang Muslim yang sepatutnya tunduk pada sistem, sebagai seorang Islam, dia hanya memberikan kebaikan saja. Sebab tu kalau contoh dalam konteks aspek kejiranan, Nabi SAW ada ajar dekat kita dalam sunnah dia, muslimat secara tak langsung, mafhum takribi. Kalau ada masak lebih dan sebagainya, maka berikanlah kepada jiran. Sebab orang Islam dia hanya memberi kebaikan semata-mata. Sebagai seorang Islam, dia dah tak ada benda lagi nak buat dan sebagainya, maka di hujung cerita falyakul khairan aw liyasmut aw kama qala. Sebagai seorang Islam yang dia cakap hanya benda yang baik-baik dan tak ada benda-benda yang buruk. Kalau tak ada, senyap. Sebab dia mesti memberikan sesuatu yang mensejahterakan. Itulah dia Muslim. Itu bahasa mudahnya. Kalau katakanlah dalam konteks kita tengah duduk jalan-jalan, tuan-tuan, dekat lorong yang kata dekat taman kita ke dan sebagainya, ada ranting-ranting kayu yang tuan-tuan belajar dalam hadis Riyadus Salihin ke dan sebagainya. Tuan-tuan tengok dekat situ, antaranya adalah imatatul aza anit tariq atau kama qala sadaqah Rasul sallam. Kita buang sesuatu daripada jalan. Kita nampak itu perbuatan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahkan kepada kita. Tapi boleh tak kita faham bahawa itulah sebenarnya sifat sebagai seorang Islam? Apa dia? Memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Itu sebenarnya. Jadi tuan-tuan, cakap mudah, berdiri sebagai seorang Islam, kita dalam hidup kita ni banyak lebih memberi yang baik ataupun memberikan apa? Dalam kita sebagai seorang ayah, kita dengan anak-anak kita, adakah kita memberikan manfaat ataupun tak dengan sistem yang kita buat? Kalau kita sebagai seorang ibu, ada tak perkara-perkara yang baik kita beri pada anak-anak kita? Itulah pada asasnya sistem tu. Sebab Islam tunduk kepada sistem. Barulah kita mengatakan kita akan menepati balik kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pada asasnya. Nabi bagi contoh. Tapi nak bagi faham dulu, akar kepada perkara tersebut ialah untuk tunduk dan terus beramal dengan sistem yang sepatutnya. Ini yang dalam banyak keadaannya tuan-tuan, dengan tegas untuk diri saya lah yang bercakap dengan rendah hati kepada tuan-tuan, dalam banyak keadaannya bagi kita seorang Islam yang berkata beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu dalam banyak keadaan kita kena pergi balik kepada dasar. Kita ni sebagai seorang Islam yang benar-benar Islam ataupun tidak dalam banyak keadaan. Maksudnya merujuk balik kepada sistem. Minta maaf lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita mengatakan ada sebahagian minta maaf. Kadang-kadang kita mengatakan di atas dasar sifat Islam tadi tu, Muslim, bila kita mengatakan memberikan kesejahteraan, memberikan keharmonian dan sebagainya, sebab tu dalam banyak keadaannya yang dia kena beri hanya yang baik-baik saja. Yang baik-baik aja. Termasuklah secara tak langsung minta maaf cakap, tak sepatutnya, tak selayaknya bagi seorang Islam diberi asap pada orang lain. Boleh faham? Dia tak dibagi asap. Sebab sebagai seorang Islam, satu sudut, sistem yang ada pada diri dia adalah sistem yang memberikan kesejahteraan. Sebab tu kita dihalang untuk berlaku zalim. Sebab sebagai seorang Islam, dia tak boleh untuk menzalimi saudaranya yang lain. Dia tak boleh. Kalau katakanlah saudara dia datang untuk minta bantuan, pinjam duit ke dan sebagainya, macam tu juga seboleh mungkin sebagai seorang Islam memberikan kesejahteraan. Tak dapat aku bagi banyak, aku bagi engkau sedikit, memberikan harapan. Sebab sebagai seorang Islam, contoh-contoh tu Nabi SAW tunjuk. Ada contoh dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Tapi begitu juga contoh-contoh ni hakikatnya adalah bukti kepada apa? Seseorang tadi tu dah terjun masuk kepada sistem. Maksudnya dia sememangnya telah tunduk, dan bila dia tunduk kepada sistem, dia akan memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Kita nampak dia mudah, tapi sebenarnya itulah akar kepada akar yang kita kena faham. Sistem Islam ni tuan-tuan, dia bersifat komprehensif. Yang kita duk cakap Nabi SAW bawa Islam elok, semua aspek ada contoh dan sebagainya. Sebab hakikatnya inilah sebenarnya yang kita kena bawa dalam hidup. Sebab orang akan dengki kepada Islam, tuan-tuan. Orang dengki kepada Islam hanya pasal satu sebab aja. Sebab apa tuan-tuan? Kenapa? Kita ambil cara mudah dululah. Kenapa ada orang dengki kepada orang lain? Kenapa ada orang dengki kepada orang lain, tuan-tuan? Secara mudah, dengan pengalaman hidup kita.
Sebabnya ialah pihak yang didengki lazimnya ada kelebihan. Itu je asas dia. Orang yang nak didengki tadi tu, pasal asasnya apa? Dia ada kelebihan pada, kalau dibandingkan pada pendengki tu, orang yang didengki tu sebenarnya ada kelebihan yang dia tak ada. Dia memang akan kalah. Itu je asas dia. Dia mungkin lebih, orang kata, berpengaruh, dia mungkin lebih bijak, dia mungkin lebih berharta mungkin, dan sebagainya, dia lebih disukai oleh ramai dan sebagainya. Ada je lah orang dengki. Sebab orang yang didengki tadi tu lebih sempurna, ada kelebihan berbanding daripada dirinya. Itu je asas dia, tuan-tuan. Kenapa Perancis kata dengan buat apa yang dia buat sekarang ni, tuan-tuan, pada agama Islam, karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci sangat pada orang Islam dan sebagainya? Asasnya, asas paling asas, satu je cerita. Sebab Islam jauh lebih sempurna daripada agama ataupun kepercayaan yang lain. Sebab tu orang dengki. Tu je asas dia. Ada tak orang nak dengki pada sesuatu atau pada seseorang yang jauh kurang daripada dia? Ada tak? Tak mungkin. Penat je, tuan-tuan. Dia tak dapat apa. Tak dapat benda pun. Kalau orang tu jauh lebih rendah daripada diri dia, sistem tu lebih rendah daripada dia nak dengki buat apa? Sebab dia dah ada kelebihan. Jadi jelas bahawa yang dalam agama kita ni sebenarnya ialah dia too komprehensif. Dia cukup cantik dah, padat, padu dan sebagainya. Semua aspek ada. Sebab tu orang dengki. Sebab tu agama-agama lain, sistem-sistem kepercayaan yang lain, dia tak seronok dengan namanya Islam. Sebab Islam ni semua tu ada. Yang Nabi bawa ni semua ada sistem. Cakap nak sistem apa? Ekonomi, sosial, lagi politik, pemerintahan, bab munakahat, bab perkahwinan dan sebagainya. Semua lengkap. Sampai pada satu tahap kita ada jihad. Dia tidak bersifat ofensif, tapi kita bersifat defensif. Kau kacau agama aku, siap, kami ada sistem untuk kami pertahankan diri kami. Sebab kita sempurna. Sebab tu orang dengki. Itu je asasnya. Sebab itu cantik. Kalau katakanlah dalam pada satu sudut, antara kaedah untuk kita fahamkan orang yang dengki-dengki dan sebagainya ialah kita fahamkan dia balik. Itu aja. Atas dasar ilmu mungkin. Kan? Kita fahamkan dia, kita dakwahkan balik dan sebagainya. Kenapa kita ada sistem ni dan sebagainya. Tunjukkanlah keindahan tu. Orang dengki hanya sebab orang yang sebelah sana tadi tu lebih sempurna daripada dia. Ada kelebihan. Itu je asas dia. Sebab itu, dengan sistem yang kau kata dah cukup cantik tadi ni, tuan-tuan, sistem-sistem yang cukup komprehensif dan sebagainya, kitalah sekarang ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena bawa, kena tunjuk, terjun, buktikan dia indah, dia cantik. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita tengoklah dalam kehidupan kita harian, kita sebenarnya dalam sedar tak sedar sebenarnya ada banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang kita bawa untuk dia bawa dalam hidup kita sebagai satu bukti bahawa kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita makan dengan tangan kanan, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kan, sebahagian daripada kita macam tadi mungkin awal pagi lagi dah jaga dah. 4:30 mungkin dah terjaga. Dengan bangun tadi terus aja gosok gigi. Gosok gigi itu sunnah tak? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kemudian sekarang dia ambil wuduk dengan cukup sempurna, fa ahsanal wuduk, sebaik-baik wuduk dia ambil. Kemudian sekarang dia pergi, orang kata, berdiri untuk tahajud dan sebagainya. Tuan-tuan, itu semua sunnah-sunnah besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin bezanya apa? Antara dia perasan dengan tak perasan. Apa maksud perasan dengan tak perasan? Mungkin ada sebahagian dia cuma nampak itu rutin dia. Dia cuma nampak itu rutin dia. Bangun pagi, gosok gigi, komo-komo, mungkin mandi, kerana lepas tu tahajud. Dia cuma nampak itu rutin. Tapi ada sebahagian daripada orang, tuan-tuan, ini perbezaan besar di antara seorang dengan seorang yang lain. Apabila dia buat tu, dia perasan, aku buat kerana aku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada feel sekali. Itu beza. Ada beza di antara yang betul-betul merasa dia buat sunnah dengan satu lagi memang dikata ini kebiasaan aku. Ada beza. Dan in terms of reward, dipandang daripada sudut pahala pun mestilah ada beza. Sebab seorang buat dengan penuh kesedaran, dengan adanya niat, dengan satu lagi hanya lalu saja sebagai satu rutin. Dia ada beza. Itu bahasa mudahnya.
sekarang makan tangan kanan, baca basmalah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Dia dapat rasa ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang naik aja dekat motor balik, naik je dekat kereta, subhanallazi yang kata sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, baca doa. Dan tu semua tuan-tuan, kalau dia dapat rasa itu adalah sunnah, diperintahkan oleh Nabi, dia buat atas dasar kerana cinta pada Nabi SAW, perbezaannya besar. Tetapi yang pasti, sistem yang dia dibawa tadi itu sebenarnya tuan-tuan, itulah sistem tanda bukti dia tunduk kepada pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul, dan dalam masa yang sama dia memberikan kesejahteraan. Orang yang dah mula dengan sistem yang baik, tak mungkin dia boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain, sebab dia dah ikut pada sistem yang sepatutnya. Sebab tu tuan-tuan, hakikat yang sebenar-benarnya dalam agama ni, cantik Islam ni ialah ikut sistem hujung cerita selamat. Hujung cerita selamat. Kita engkar kepada sistem, hujung cerita akan adalah mafsadah, akan adalah kerosakan. Itu mudah je untuk kita faham, dan boleh difahami juga oleh siapa yang namanya non-Muslim. Sebab dia balik kepada fitrah manusia. Itu asas yang paling asas untuk kita nampak. Sebab tu tuan-tuan, sebagai seorang Islam, kita dok angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, kita yakin dengan sunnah Nabi SAW, penuh dengan kebaikan untuk diri kita, walaupun kita tak tahu, tapi dengan beriman penuh pada Nabi SAW, buat sahaja, di situ adanya pahala. Apatah lagi kita buat dalam keadaan kita tahu kenapa Nabi SAW buat. Bila kita tahu di sebalik itu, kita akan jadi rasa seronok. Di situ datang sistem yang cantik atas dasar persamaan. Kita tak ada beza antara satu sama lain tuan-tuan. Nabi perjuangkan perkara tersebut. Tapi macam tu juga, kadang-kadang kita tak tunduk. Apa maksud tak tunduk? Kita masih lagi melihat, engkau bukan bangsa aku, engkau bukan sama dengan aku, engkau lain dan sebagainya. Kadang-kadang kita berdiri juga atas sedikit, atas bersifat kenegerian. Yang negeri yang sama kita layan lebih sedikit, yang negeri yang lain sikit kita tak layan sangat. Dia tak cantik. Sedangkan kita beriman kepada apa yang Nabi bawa atas dasar perjuangan agama ni. Bahasa mudahnya apa dia? Semua tadi itu kita adalah sama. Bezanya takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu je beza dia. Sebab tu pada asasnya sekarang ni balik kepada kata dasar tadi tu. Adakah kita benar-benar Muslim? Sebab sistem yang telah dibawa oleh Nabi SAW atas nama Islam itu sebenarnya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada manusia. Kita cakap, tapi kita sendiri dari segi praktisnya, dari segi praktikalnya, kita ada masalah. Dia tak berapa cantik, dia tak kena, dia tak synchronize. Dalam banyak keadaan saya rasa lah, wallahu alam lah tuan-tuan, kalau ikut kepada, saya rasa dalam lagi-lagi bila kita dalam Allah tetapkan dengan ujian Covid ni dan sebagainya tuan-tuan, dia sebenarnya terlalu banyak hikmah. Kalau kita tengok kat sini lah. Hari itu masa dalam diskusi fatwa kata dengan pemegang tauliah sendiri, orang kata negeri Melaka bersama dengan Sahibul Sama Datuk Mufti, kemudian saya sendiri pun diminta kata untuk sampaikanlah, untuk kita bincang sikit dan sebagainya pada pemegang tauliah berkaitan dengan hukum hakam semasa lah, berkaitan dengan Covid dan sebagainya tuan-tuan. Kita nampak tuan-tuan, sebenarnya ada banyak perkara yang Allah, kalau kita renung baik-baik pada dengan Covid ni, sebenarnya dia ada banyak hikmah kepada diri sendiri, hikmah kepada masyarakat dan sebagainya. Kita nampak dia mudah, tapi tuan-tuan, satu perkara yang paling asas lah, tak sampai kata kalau kita tak payah pergi jauh-jauh sangat lah pun lah, kita ambil yang mudah-mudah je tuan-tuan. Sebelum Covid contoh, lagi-lagi masa sebelum Covid, kita selalu turun naik masjid, solat berjamaah dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah berikan kekuatan, Allah gerakkan kita dan sebagainya untuk kita solat berjamaah. Masa Covid, terutamanya masa PKP, dalam rumah kita terutamanya ayah-ayah, kita suami-suami, abang-abang, kat rumah tu kita berjamaah lagi tak? Kat rumah tu kita berjamaah lagi ke tidak? Kita lead tak? Kita jadi imam tak kat rumah tu? Atau kita sendiri-sendiri? Selama ni kita bagus, kita turun naik masjid, solat berjamaah apa, setiap fardu ke dan sebagainya, alhamdulillah kita boleh dapat. Tapi bila masa MCO tu, masa Covid tu, kat rumah kita saya rujuk pada diri saya, tuan-tuan rujuk pada diri tuan-tuan, kita berjamaah lagi tak kat rumah? Ke seorang-seorang?
Kalau seorang-seorang, kalau katakanlah boleh berterusan dengan berjamaah masa kat rumah tadi tu, lagi-lagi dengan kapasiti sebagai suami, kapasiti sebagai ayah, dia boleh lead, dia boleh jadi imam, kelas lah. Maksudnya nampak sangat bahawa yang selama-selama ni dia pergi masjid surau tadi itu berjamaah dan sebagainya pada setiap waktu, memang kerana Allah, memang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak jelas sangat, sebab dia boleh bawa dalam sistem hidup dia. Dia seronok, dia rasa memang itulah aku, sebab aku mengikut pada sistem. Nabi kata berjamaah 27 kali ganda ke dan sebagainya, semua dia buat sebab kasih dia pada Nabi SAW. Tapi kalau katakanlah takdirnya masa MCO tadi itu, masa PKP tadi ni, lagi-lagi masa awal lagi tu, dia tak buat, dia seorang-seorang dia je. Jawabnya wallahu alam lah, dia kena jawab sendiri lah. Yang aku turun naik masjid selama-selama ni, yang aku berjamaah ni sebenarnya kerana apa? Maksudnya apa? Seolah-olahnya dia terjun separuh je dalam sistem tu, dia tak terjun habis. Walaupun dia tahu itu antara sunnah besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita raya hari itu pun masa PKP kan, tu masa mudah dia. Masa puasa kita tarawih pun dekat rumah kan, dan sebagainya. Ada satu tempat, yelah, saya tengok ustaz-ustaz pun ramai selalu sebut, kita pun kadang-kadang sebut jugalah. Kan bila orang kata selama-selama ni kita tarawih, kita datang surau, kita datang masjid berjamaah dan sebagainya. Sekali bila kena dengan PKP, kita jadi kaum kata kita salat tarawih dekat rumah. Kan? Ramailah orang kata ayah-ayah, kata abang-abang, suami-suami kena jadi imam apa sekali. Adalah hikmah, kadang ada anak lelaki dan sebagainya duk gila-gila jadi imam dan sebagainya. Kan? Baik. Pertama, benda tu berlaku atau tak? Kita jadi imam atau tak? Satu. Kemudian yang keduanya, ada tak giliran-giliran tadi tu? Dengan kita katakan dengan anak-anak kita dan sebagainya. Atau tak apalah Long, kau bawalah, nanti abah kemudian ke dan sebagainya. Contoh mungkin. Atau ada satu jemaah saya dia cakap, dia kata, Ustaz, saya masa Ramadan hari tu tension saya Ustaz. Tension asal ji, dah saya dengan orang rumah je berdua kat rumah Ustaz, hari-hari kerja jadi imam. Lemas saya, dia cakap. Sebab tak ada pilihan. Dah aku je seorang lelaki, dia cakap macam tu. Saya dia kata, Ustaz, kena jadi imam. Hari-hari saya kata, boring saya Ustaz. Sampai tahap macam tu. Saya sajalah, sebab kebetulan boleh bawa lawak dengan dia kan. Dia cakap, baru tahu je macam mana jadi imam. Betul lah Ustaz, bukan senang jadi imam rupanya. Baru tahu. Kadang-kadang kita bukan apa, duk condemn je kan. Bila datang masjid surau, bila dah jadi duduk kat situ seorang-seorang, tak boleh nak pusing ni dah. Kalau selama ni Ustaz senang, saya boleh pergi surau, pergi masjid, boleh lari-lari. Boleh lari-lari rupanya. Bahasa mudah, kita tengok kat kita balik. Sistem tu kita terjun habis atau kita tak terjun habis. Itu antara tuan. Antara COVID tu sebenarnya yang Allah letak kat kita sampailah hari ni tuan-tuan ni. Hikmah dia terlalu banyak. Diri sendiri, hubungan anak beranak yang Nabi cakap kena makan secara berjamaah ataupun tak. Yang kita orang kata boleh rapatkan balik hubungan, komunikasi ke dan sebagainya antara suami isteri. Walaupun hari itu kadar orang kata kes penderaan suami isteri masa PKP meningkat tuan-tuan. Sepatutnya bila dah makin dekat hari-hari jumpa, sepatutnya tak ada masalah. Tapi nampak sangat bahawa selama ni sistem kehidupan dia, aku pergi kerja, engkau pergi kerja, balik nanti sekarang baru jumpa, dah kalau aku menyampah, aku tidur, aku tak payah tengok engkau. Tapi Allah letak sekarang ni 24 jam kau ngadap muka. Itulah muka yang kau ngadap. Baru tahu. Kita nampak masalah COVID je. Kadang-kadang kita kurang renung kepada hikmah. Tapi dalam masa kita dalam kurang renung tadi itu, sebenarnya kita boleh panjat satu lagi level. Ada tak aku bawa sunnah Nabi SAW selama ni yang kita duk belajar macam-macam hukum berkaitan daripada sudut hubungan kekeluargaan ke dan sebagainya. Kita tak nampak. Kita cuma nampak sunnah, tapi kita tak terjun dalam sistem. Sebab daripada dasar lagi kita tak nampak apa maksud Muslim yang tunduk pada sistem, yang memberikan kesejahteraan kepada orang. Yang itu kita tak nampak.
Pasal tak nampak itulah sebenarnya dalam banyak keadaan masyarakat hari ini, dia boleh cerita agama, tapi ada sebahagian bila masuk dalam perkara ini, hablum minallah nampak macam cantik, hablum minan nas dia ada out, dia ada masalah. Duk bergaduh antara adik-beradik, duk bergaduh sana sini dan sebagainya. Sedangkan dia belajar sunnah. Nabi kata suruh bagi salam, sentiasa senyum dengan orang, beri kebaikan, mudahkan sistem orang dan sebagainya. Dia nampak sistem-sistem tu, dia nampak sunnah-sunnah Nabi tu. Contoh-contoh tu dia nampak. Tapi dia lah juga duk bergaduh dengan biras dia antara besan dengan besan duk bergaduh dan sebagainya, dan antara dia dengan jiran dan sebagainya. Tu semua ada. Maksudnya apa? Dia tak Muslim. Dia tak tunduk pada sistem. Dia tak faham sebenarnya apa itu Islam dan apa sebenarnya yang dimaksudkan sebagai Muslim. Menyerah diri pada sistem, memberikan kesejahteraan kepada orang. Dia tak faham. Dia cuma tahu bentuk-bentuk sunnah. Dia dengar setiap tahun, tapi dia tak faham apa pun sebenarnya yang dimaksudkan sunnah. Betul satu sudut dia junjung Nabi SAW, tapi apa yang Nabi bawa, dia tak bawa dalam hidup dia. Ada masalah. Nampak sangat dia tak faham. Dia secara juzuk. Itu yang kita katakan bahawa belajar tu secara juzuk. Dia tahu benda-benda tu, tapi dia tak boleh nak apply, sebab dia tak faham daripada pangkal. Apakah itu din, sistem hidup. Follow the system, terjun pada sistem, tunduk, baru hujungnya selamat. Itulah pun yang kita belajar. Tapi kita tak bawa, kita tak apply dalam hidup, sebab kita tak faham yang namanya din tu apa dia, cara hidup, dan dia merujuk kepada sistem. Balik pada fitrah manusia, sebab semua manusia hakikatnya Muslim non-Muslim macam tu. Sebab sistem tu memberikan kesejahteraan kepada orang. Kita laki bini pun kadang-kadang kita ada gaduh-gaduh, kita ada beradik pun kita ada gaduh. Kebetulan wala fakhar, bukan nak kata apa tuan-tuan. 2 hari lepas, ni Sabtu, 2 hari lepas, kebetulan masa cuti maulid lah tuan-tuan, adalah satu anak yang mana orang kata dalam 2 minggu lepas lah, lebih kurang dalam 3 minggu datang jumpa saya sekian-sekian gitu. Tapi cakap mudah, ringkas ceritanya, gaduh sebab orang kata mak sendiri tolak dia, mak adik-beradik tolak dia dan sebagainya, hanya kerana fitnah saja. Sebab kadang-kadang orang kata pasal dia lebih mempercayai cakap orang lain berbanding daripada anak dia sendiri tuan-tuan. Yalah, duduk gaduh sana gaduh sini apa pun sekali, sampai tak dibenarkan datang rumah, mak dah tak mengaku anak apa pun sekali dan sebagainya. Jadi dia jumpa dengan saya, dia kata, Ustaz, saya dah kata dah berapa lama saya tak dapat jumpa dengan mak saya gini-gini, nombor saya bila call kena block lah apa pun sekali dan sebagainya. Saya kata tak apalah, kita usaha doa gini-gini. Lalas dia kata, dia minta dengan saya, dia kata, Ustaz, saya dah usaha banyak dah dan sebagainya, minta Ustaz bantu saya boleh? Dia kata macam mana? Dia kata, Ustaz datang temankan saya, sebab saya biasa saya tak boleh nak masuk pun dalam rumah dia itu. Tak ada dalam rumah, sebab dia katakan bila sampai je depan pagar memang kena buang lah bahasa mudahnya, kena maki-maki dia akan balik lah, sebab kebetulan rumah taman tuan-tuan. Jadi bahasa mudahnya ialah segan juga kan pada jiran-jiran dan sebagainya, dah duduk depan rumah kena maki apa sekali, balik. Baik. So ialah saya kata tak apalah, kita cubalah, saya cakap macam tu lah. So tuan-tuan, cakap mudahnya pergilah hari tu, hari Khamis hari tu, dalam tengah hari lepas Zuhur pergi. Jadi bila pergi tadi tu, wallahu alam, sebab mungkin kebetulannya dia kenal kot agaknya, jadi dapat masuk. Satu hal lah, alhamdulillah masuk dalam. Kemudian ada lah maknya tu dengan adik-beradik masuk dalam tu aja, terus pumpam. Saya diam je lah kat dalam tu, sampai kan mak dia pun cakap, kau ingat kau bawa ustaz kau boleh menang, dia kata macam tu. Sabar je aku. Dia cakap macam tu, kau bawa ustaz kau boleh menang, dia kata macam tu. Saya diam, saya senyum je lah sekali. Tapi kita dah dapat cerita versi apa punca fitnah dan sebagainya. Tapi di ujung tu tuan-tuan ni lah, bila ada ruang saya masuk pelan-pelan. Tapi sepanjang masa pangkal tadi tu memang, saya pun tak tahulah tuan-tuan, nama adik-beradik, nama mak pada anak kandung, bukannya nama anak tiri. Kalau anak tiri ni mungkin satu sudut kau senang nak faham kot agaknya kot, bukan orang kata daripada darah daging dia. Nah, budak ni tuan-tuan sampai menangis-nangis dia kata, mak yang lahirkan saya, mak yang gini-gini, sampai macam tu tuan. Tapi mak dia tak ada, aku benci kau, aku punya. Saya maki hamun ni keluar adik-beradik tuan, depan saya kata, dalam hati saya juga kata, Tuhan kau lembutkanlah, kau bagilah aku ruang, aku boleh bercakap. Alhamdulillah lah, adalah ruang tu saya boleh masuk, saya boleh bercakap pelan-pelan gitu di hujung cerita. Alhamdulillah lah, ada beberapa benda yang dapat tackle lah, dan kita nampakkan semula orang kata kadang-kadang niat manusia yang kata yang cukup dengki pada orang lain dan sebagainya, kita nampak lah alhamdulillah.
So, di ujung tu daripada bila saya nampak dah macam dah okey, saya pun cakap dengan dia dah, jom kita balik. Kemudian bila anak tadi tu pergi pada mak yang selama ni pun tak nak langsung kita katakan salam lah apa semua sekali dan sebagainya. Bila anak tu datang salam, angkat tangan mak dia, terima. Maksudnya boleh dapatlah salam tu, alhamdulillah. Kemudian yang lebih saya seronok, alhamdulillah izin Allah, masa muda dapat peluk lagi mak dia. Nangis tuan-tuan, nangis. Saya pun keluar air mata, sabar. Baik, peluk mak dia, cakap mudahnya mengatakan gini apa sekali, mak dia senyap. Tak apa, pada saya alhamdulillah. Tuan-tuan, makan tahun punya benci takkan satu hari boleh settle. Ini kita bukannya Aus dengan Khazraj, kan, duk gaduh ratusan tahun, puluhan tahun duk gaduh dan sebagainya. Terima je, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, senyap. Kita tak macam tu masalah dia. Kita ni duk ungkit lagi sebagainya. Tapi alhamdulillah untuk saya pada hari itu, dengan makan tahunnya tadi itu, kita katakan berkeras, tak boleh salam langsung dan sebagainya. Hari itu dapat peluk, dalam hati saya kata, terima kasih Tuhan, cukup. Dan kemudian dah sampai satu waktu, saya kata, dah jom kita gerak balik. Tu je. Berhenti lama-lama kan ada pula terbit satu perkataan lain daripada adik-beradik lagi, jadi gaduh balik. Tengah tenang, keluar. Tuan-tuan, hati kita ni tuan-tuan, bahasa mudahnya, kadang-kadang kita sendiri pun dengan sistem yang namanya adik-beradik pun kita bergaduh. Kadang-kadang mungkin ada masalah dengan harta pusaka, mungkin ada sebut, mungkin ada masalah daripada sudut yang dulu arwah ayah kita, mungkin keluarga kita dengan sebelah dan sebagainya, dengan jiran. Benda tu kita bawa terus, apa pasal? Kenapa kita tak boleh mensejahterakan satu sudut? Saya ada pengalaman 16 tahun tuan-tuan, 16 tahun, izin Allah wala fakhar, untuk redakan satu hubungan. Saya cakap tak apa, kita buat. Every month akan pergi bawalah satu hamba Allah ni untuk redakan. Sama jugalah kes gaduh ni keluarga dan sebagainya. Sampai dah ada anak, sampai tak disentuh, orang kata cucu tadi tu tak disentuh dan sebagainya. 16 tahun. Saya cuma cakap dengan dia, jom pergi. Dia tak nak pergi. Jom pergi, saya cakap. Pergi. Saya cuma teman ni. 16 tahun tuan-tuan. Every month untuk teman. Masuk rumah, diam, tak ada cakap apa-apa, tak disambut, buat tak tahu. Yang kes ni boleh masuk rumah, tapi macam tu jugalah, tak ada apa-apa. Minum jangan harap lah, cakap jangan harap, duduk dalam. Tapi bahasa muda, setiap kali sebelum pergi, memang saya cakap dengan kawan saya, bawa beli surat khabar dulu, tu je. Beli surat khabar. Surat khabar tu kan nak buat apa? Tak, untuk baca. Dah orang tak layan baca, kulit ke kulit, habis tuan-tuan. 1 jam, 1 jam setengah, lepas tu balik. Tu je. 16 tahun. Alhamdulillah, saya cuma cakap, doa jangan lepas. Doa cakap, doa tetap doa, usaha kena buat. Itu. Alhamdulillah, hujung cerita selamat dengan izin Allah. Itu pasti. Tuan-tuan, banyak benda yang kita tahu sunnah Nabi, buat baik dengan orang, sambung silaturahim dan sebagainya, senangkan orang minta bantuan kita, kata kita tahu semua bentuk sunnah, tapi kita tak apply dalam hidup. Tuan-tuan, Allah pasti uji iman kita tuan-tuan. Allah pasti uji ilmu kita tuan-tuan. Ya, pasti Allah akan uji. Saya, diri tuan-tuan, pasti Allah akan uji. Tak mungkin kita boleh selama-lamanya kata mudah, senang dan sebagainya. Tak mungkin. Sebab hakikat hidup apa dia? Untuk diuji Allah. Itu hakikat hidup, untuk diuji Tuhan. Pasti kita akan diuji. Kita ada kata kita diajar untuk hormat antara satu sama lain, adab tuan-tuan dan sebagainya, pada orang kata pada orang yang lebih tua. Tu semua bentuk-bentuk sunnah dan sebagainya. Kan kita sendiri bagi tahu pada anak-anak kita, hormat pada guru dan sebagainya. Tapi macam tu juga tuan-tuan, kita kadang-kadang dalam banyak keadaannya kita tak betul-betul, kita tak bawa dalam diri kita. Kita tak bersifat begitu profesional dan sebagainya tuan-tuan. Ni benda-benda yang kita tahu betul-betul sunnah Nabi, tapi kita sendiri tak terjun ke dalam. Dengar ceramah, hanya dengar ceramah, nanti tahun depan dengar lagi sekadar tu. Tapi kita tak apply, kita tak muhasabah, kita tak berubah. Tuan-tuan, dengan tegas untuk diri saya lah tuan-tuan, fahamkan balik dengan masa yang sedia ada, dengan kata asas yang sedia ada tuan-tuan. Apa maksud din? Din ni maksudnya adalah sistem hidup. Dan di sistem hidup sebagai seorang Islam, dia tunduk pada sistem dan memberikan kesejahteraan kepada orang. Sebab tu sampai pada satu tahap macam tadi, satu perkara mudah, semudah-mudah macam tadilah, dia kata tunduk pada sistem. Lampu merah, dia berhenti.
Tu cakap mudah dia macam tu. Dia tunduk pada sistem, walaupun sistem tu sistem manusia. Tapi sistem manusia tadi tu menepati kepada sistem Islam. Maqasidus syariah tu dia menepati. Dia faham. Dia tidak semata-mata untuk diri dia. Tak ada. Dia pandang semua tadi tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ceritanya dua je. Apa dia sistem tadi? Untuk mendapatkan maslahah dan elakkan mafsadah. Itu je cerita ni. Sebagai Islam dan sebagai Muslim, kita junjung Nabi bukan daripada sudut semata-mata junjung. Tidak. Tapi dia mesti ada dua. Sebab tu tuan-tuan, sebagai kesimpulan asas, apa dia? Para ulama mengatakan bahawa kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada dua syarat besar. Ada dua syarat besar. Apa dia? Pertamanya dia mesti ada hubbun. Apa maksud hub? Hub maksudnya cinta, kasih. Cinta kasih dekat dalam. Apa maksud cinta kasih dekat dalam? Ada penerimaan. Kita terima 100% dia. Kasih betul-betul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sangat-sangat. Satu. Namun kasih semata-mata dia tak cukup. Dia tak boleh. Aku sayang Nabi, aku kasih Nabi, aku selawat dekat Nabi 100 kali, 100 kali dalam satu hari dan sebagainya. Kita buat. Tapi semata-mata cinta tak cukup. Sebab ulama mengatakan bahawa kalau setakat cinta je, sayang aja, dia akan jadi seperti mana Abu Talib. Abu Talib sayang Nabi, lindung Nabi, protect Nabi dan sebagainya. Tapi di hujung, adakah dia terima Nabi dan ajaran Nabi SAW? Dia terima tak? Dia tak terima. Jangan tengoklah hujung semua hadis Nabi, hujung cerita Abu Talib tak terima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak cukup. Maksudnya cinta saja tak cukup. Dia mesti ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua ada ittiba'. Ittiba' ni maksudnya adalah ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikut apa yang Nabi makan, Nabi kita makan, bahasa mudahnya cara hidup Nabi, bagaimana Nabi bermuamalah dalam ekonomi, jiran, masyarakat, bernegara dan sebagainya, kita ikut dekat situ. Ada ittiba'. Macam tu juga, ittiba' semata-mata ikut aja tanpa ada rasa hub, tanpa ada rasa cinta, tak cukup juga. Sebab ulama kata buat aja macam Nabi buat, tapi tak ada rasa atau rasa cinta, maka yang itu pula silap-silap, waliyazubillah, dia akan jadi macam munafik. Apa maksud munafik? Salat belakang Nabi, pakaian macam pakaian Nabi dan sebagainya, campur dengan masyarakat Islam, tapi dekat dalam tak ada penerimaan langsung pun. Tuan-tuan, kita tak terima Nabi semata-mata, kita kena terima apa yang Nabi terima. Apa yang Nabi terima? Nabi terima semua ni adalah saudara seagama dengan kita. Kita terima tak ni semua? Ke kita gaduh-gaduh? Bila kita gaduh-gaduh, maksudnya apa? Hub kita, ittiba' kita tak sempurna lagi. Kita bukan Muslim yang sebenar-benarnya lagi. Sebab kita tak serah diri betul-betul pada sistem, dan kita tak mengamalkan apa yang sepatutnya. Itu hakikat dia. Sebab tu hub dengan ittiba' dia gabung dua-dua, barulah Islam yang sebenar. Asas yang paling asas. Contoh depan mata. Cuma kita tak bawa contoh dalam hidup sebab kita tak terjun habis sebagai seorang Muslim yang menyerah diri pada sistem dan memberikan kesejahteraan, memberikan keharmonian kepada orang. Itu asas untuk kita fikir, terutamanya pada pandangan saya, dalam kita nak memahami sunnah-sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, yang Nabi buat sunnah-sunnah Nabi dan sebagainya, yang Nabi tunjuk dekat kita tu, sebenarnya itu adalah apa dia? Contoh-contoh ikutan, contoh-contoh kebaikan. Tetapi contoh-contoh ni dia datang asasnya daripada mana? Dalam iman, penerimaan dulu. Tapi kalau penerimaan tu tak ada daripada awal, kita tak terima yang namanya keliling kita ni sebagai saudara seagama kita, adik-beradik kita pun antara ya dengan tidak, tak payah jauh, antara suami dengan isteri pun tidak, antara yang tidak, yang nampak gaduh dan sebagainya, tak bercakap dan sebagainya, itu adalah bukti kat dalam dah tak terima. Kat dalam dah tak berapa terima, kat dalam dah mula sejuk. Itulah bukti. Sebab hakikatnya yang kita buat adalah berasaskan pada apa? Dalam. Orang tu datang kat kita nak minta tolong dan sebagainya, kita buat tak tahu. Pasal apa kita buat tak tahu? Pasal kat dalam tak terima. Kenapa kita tak boleh cakap dengan orang ni? Kenapa kita tak boleh terima orang ni? Pasal kat dalam tak terima. Itulah asasnya. Jadi sebab tu asas untuk terima Nabi SAW, asas untuk terima yang Nabi terima, yang namanya saudara Islam yang lain sebagai satu agama, sebagai saudara, hakikatnya apa? Hakikatnya lah atas dasar sebab dalam tu terima dulu.
Tapi bila dalam tak terima, kat luar nak ikut sunnah macam mana? Kalau pun terima, wali'auzubillah, dia buat. Tapi kat dalam, alah kan kalau aku tak buat kan orang cakap aku, maka dia jadi macam munafik. Lagilah masalah. Sebab Allah sebut, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik tempat dia tu, kat dasar neraka. Buat macam ikut, macam riwayat, tapi kat dalam benci, berlakon. Lagi masalah. Bab tu hub dengan itibak gabung. Hub penerimaan, itibak ikut bukti pada penerimaan. Barulah dia synchronize, dia selari. Kalau tak ada masalah. Waktu tuan-tuan, sunnah jangan risau. Memang kita angkat, kita junjung. Yang kita kena risau sekarang ni, contoh dah nampak, dah ada depan mata. Kita terkejut tak pada contoh tu? Kita terkejut tak? Itu rasa mudah. Dengan tegas untuk diri saya yang bercakap tuan-tuan, untuk saya muhasabah diri saya sendiri, dan juga dengan rendah hati pada tuan-tuan. Kita masuk baliklah. Kita fahamkan balik dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ni. Cakap mudahnya apa? Tengok balik. Adakah kita buat satu soalan untuk diri kita? Adakah aku seorang Muslim seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita buat soalan tu balik kat diri kita. Jawab sendiri, renung balik, muhasabah balik bagaimana kita anak beranak, bagaimana kita dengan ipar duai kita, mungkin besan dengan besan secara tak langsung, jiran dengan jiran dan sebagainya. Ke kita memang semudah, aku memang tak suka, sampai mati aku benci. Jawabnya tuan-tuan, iman kita dah ada masalah. Simple aja. Sebab tu tuan-tuan, asas la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, atau kama qala hadis sahih. Tak sempurna iman tuan-tuan, tak sempurna iman. Di antara kamu tadi ni, bila dia tak kasih saudaranya lain, macam mana dia kasih pada dirinya sendiri. Orang kita tuan-tuan, last, kita kasih pada diri kita. Apa dia? Kita takkan aniaya diri kita sendiri. Aku nak, aku senang dan sebagainya. Itu diri kita sendiri. Kita tak nak susah. Seperti mana kita tak nak susah, kalau benar dia sebagai seorang mukmin dan muslim, dia juga takkan menyusahkan orang lain. Dia takkan memperlekehkan orang lain. Dia takkan menzalimi orang lain dan sebagainya. Itu asas yang paling asas. Tapi kalau katakanlah dengan diri dia pun antara rasa kan tidak, pasti dengan orang lain lagi dia aniaya, lagi dia kata, dia mengumpat dan sebagainya. Dia akan keji, dia akan fitnah. Sebab asasnya apa? Penerimaan tak ada. Satu, dan dia tak faham hadis tu. Hadis tu sebenarnya apa? Dia berkaitan dengan sense of belonging. Kita belajar sunnah, tapi sense of belonging, kekitaan, penerimaan tak ada. Dia hafal hadis, dia tahu hadis, tapi dia tak faham sebenarnya apa yang Nabi nak sampaikan berkaitan dengan kekitaan. Penerimaan, kesatuan tu dia tak dapat. Dia tak dapat. Contoh depan mata, tapi dia tak terjun dalam sistem. Dia tak faham. Sebab tu tuan-tuan, dengan tegas untuk diri saya yang bercakap, untuk kita muhasabah pada Maulidur Rasul tahun ni, kita tengok, cek balik. Contoh, jangan risau depan mata. Junjung, angkat selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertahankan Nabi dan sebagainya. Macam tadi yang kita dah cabutkan tadi, macam negara Perancis, kalau negara lain ke dan sebagainya, dia dengki pasal apa? Pasal kita sempurna tuan-tuan. Sebab tu last, kita kena ada izzah. Izzah, apa maksud izzah? Kemuliaan diri. Aku bangga jadi orang Islam. Ada rasa tak benda tu? Kalau tak tahu, senang. Kita ada rasa, tak ada rasa kemuliaan diri pada agama kita ataupun tak, diri sebagai seorang Islam dan agama Islam, senang je. Orang kutuk Islam, kita ada rasa apa-apa tak? Tak ada rasa apa-apa. Kita tak ada izzah. Ada orang kutuk aniaya orang Islam lain, tak ada rasa apa-apa. Kita tak ada izzah lagi. Tak ada izzah, sebab kita tak bangga dengan menjadi seorang Islam. Itu hakikat. Nampak sangat izzah kita tak ada. Walaupun kita kata aku mengaku beriman pada Allah, Rasul dan sebagainya, tapi kita tak ada rasa apa-apa. Jawabnya apa? Kita tak ada izzah. Mulia diri kerana Muslim, tak ada. Mulia diri dalam agama Islam, tak ada. Kita tak ada rasa lagi. Itulah yang kita nak kena renung. Bukan duk dengar, kita terima, kita tahu, tapi tak beramal. Itu sebenarnya jauh daripada maksud sebenar sebagai seorang Muslim. Yang mana tunduk, dua sifat dia yang paling besar apa dia? Tunduk pada sistem,
hujung cerita selamat satu, dan yang keduanya dengan tunduk pada sistem pasti dia memberikan kesejahteraan kepada orang lain dalam kehidupan dia, memudahkan, menyenangkan, tak menyakitkan dan sebagainya. Itulah dia sebenarnya Muslim, orang yang tunduk pada agama dan sebagainya. Contoh adalah ikut pada kemampuan kita berdasarkan kepada apa yang Nabi SAW. Untuk orang kaya ada contoh Nabi tunjuk. Sebagai orang kata orang yang kurang harta, bersabar dan sebagainya, kita turun ke bawah dan sebagainya. Sabar dulu, dalam masa yang sama usaha. Nabi tunjuk contoh tuan-tuan. Kerja, ada orang cakap dengan saya, Ustaz, dia kata kerja yang kita kena buat ni, kita kena niaga Ustaz, sebab kita ikut sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi berniaga, kita pun kena niaga. Saya saja tanyalah bila dia cakap macam tu kan, lepas tu dia sambung lagi 9/10 rezeki daripada niaga dan sebagainya. Lepas tu saya tanya, habis orang kerja kerajaan tak ikut sunnah lah kot? Kan? Kan orang kata gitu kan, kita kena niaga sebab Nabi niaga, kita ikut sunnah Nabi SAW gitu. Saya kata habis kerja kerajaan tak ikut sunnah lah. Dia baru terdiam. Dia baru terperasan kot agaknya kan. Habis orang kerja swasta kan, kalau katakanlah orang tak kisahlah apa pekerja sekalipun kan, jadi nurse mungkin, jadi pensyarah ke, katakan macam saya ke dan sebagainya. Kita katakan ada orang jadi pentadbir ke apa dan sebagainya. Habis bila tak niaga tu tak ikut sunnah lah maksudnya. Terdiam ni. Tuan-tuan, kalau kita belajar, kita pergi masuk dalam tu kan tuan-tuan, dia yang niaga ni adalah sunnah yang bersifat sunat. Sunnah yang bersifat sunat. Apa maksud sunnah bersifat sunat? Pilihan. Tak semua orang reti niaga. Tak semua orang reti niaga tuan-tuan kan. Ada orang ada lebih reti lah, matematik bagus, kiraannya bagus dan sebagainya, pengurusan dia bagus, dia reti sana sini dan sebagainya, PR dia bagus, mulut manis dan sebagainya. Ada orang ni tak boleh kan. Tapi tuan-tuan, yang kita kena faham betul, sunnah yang wajib, sunnah wajib apa dia? Kerja dengan integriti, bukan bentuk kerjanya. Tapi pasal kita tak faham, kita main terima bulat-bulat telan. Tapi kita tak faham. Sunnah yang wajib ialah apa dia? Kerja dengan integriti, dengan amanah, dengan tanggungjawab, sungguh-sungguh, jujur. Itulah dia sebenarnya sunnah dalam kerja. Itulah sebenarnya. Jadi bentuk kerja dia jadi jatuh nombor 2. Bukannya kita mengatakan dia terus jadi nombor 1 bentuk kerja tu, fahamkan saya. Tapi cara kerja tu, itulah sunnah Nabi SAW. Kita belajar sunnah, kita belajar sejarah. Nabi niaga, ya, tapi dalam Nabi niaga, Nabi tak bohong. Itulah sunnah yang wajib kita ikut. Tak ada tipu-tipu barang apa semua sekali dan sebagainya. Itulah sebenarnya sunnah yang wajib, bukan bentuk kerjanya tu. Itu sunnah yang sunat. Jadi kalau kita pergi masuk pun kita nampak, takkan kita tuan-tuan kita kata macam tu, patut dalam masa yang sama anak kita pun ada juga kerja kerajaan, kerja swasta, engkau tak ikut sunnah. Ada berani cakap tu macam walhal tiap-tiap bulan masuk. Kan? Tuan-tuan, faham penting. Sebab tu di antara tahu dengan faham ada perbezaan. Mudah-mudahan tuan-tuan kita muhasabah balik, kita cari balik maklumat yang tepat dan sebagainya, supaya mudah-mudahan kita akan lebih selamat dalam banyak keadaannya tuan-tuan. Yang mana pastinya nanti apa yang kita buat benar-benar menepati kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih pada Nabi sallallahu tuan-tuan. Saya dengan rendah hatilah tuan-tuan. Dengan rendah hati saya tegaskan, dalam bulan ni jangan gaduh-gaduh lah. Dalam bulan ni jangan gaduh-gaduh. Janganlah orang kata ada bab kata nak mengatakan ini bid'ah lah apa dan sebagainya. Tuan-tuan, buat dalam bulan ni tuan-tuan, yang saya ajak pada jemaah-jemaah saya, tempat-tempat saya kuliah ke dan sebagainya, selalu saya cakap, dalam bulan Maulid ni ambillah satu kesempatan, banyakkan balik bacaan, banyakkan balik orang kata menelaah semula, fahamkan betul-betul apa sebenarnya yang dimasukkan dengan sunnah, dan begitu juga orang kata kita dapatkan kefahaman yang benar-benar bagaimana sebenarnya untuk kita beramal sampai pada satu tahap pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan gaduh-gaduh tuan-tuan. Ya, kita ada cenderung, ada ustaz ni kita terima, ada ustaz ni kita tak terima sangat ke dan sebagainya. Biasalah tuan-tuan, namanya semua orang ada lebih dan kurang, itu normal. Tetapi tuan-tuan, ambil seperti mana kata Sayyidina Ali. Ada mengatakan bahawa unzur la tanzur ila man qal, unzur ila ma qal. Jangan kamu tengok, Sayyidina Ali cakap, jangan tengok pada siapa yang bercakap, tapi kita tengok apa yang dia cakap. Dia cakap benda betul, kita ambil. Walaupun ada kemungkinan kita kurang ke dan sebagainya, ini dah tak tepi lah.
Tapi bila menepati kepada Quran dan Sunnah, lebih membawa kita terjun dalam sistem yang lebih betul, tuan-tuan, ambillah. Itulah yang sebenar-benarnya. So dalam bulan Maulid ni, muhasabah balik, tengok balik cara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pastinya ialah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang ini kita kena sangat-sangatlah. Sesungguhnya untuk kamu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya uswah hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Contoh tu contoh, tapi macam tadi apa dia? Nak dah pergi pada contoh kat bawah, dalam apa dia? Terima dulu. Beriman betul-betul. Terima dengan kefahaman ilmu, pasti dapat ikut contoh. Tapi kalau kat dalam dah mula kurang, biasanya contoh akan tinggal contoh, dia tak akan buat. Ini pasti. Sebab tu hub, penerimaan, cinta kasih kena ada dulu, lepas tu baru kita buat. Itu dalam banyak keadaan dia bawakan selari. Tapi kalau buat semata-mata tanpa ada dalam, wal-i'azubillah, kita takut pula seperti mana kata ulama, silap jadi macam munafik. Hanya buat tapi dalam tak ada apa-apa, kosong. Sebab tu tuan-tuan, buat bukan atas dasar rutin, tapi buat atas dasar kasih, supaya mudah-mudahan kita boleh rasa dan kita akan lebih mudah untuk mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat tuan-tuan. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, kurang pada saya sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah, dan Kau perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك وإليك يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.